Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlu 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaban. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala taufik dan hidayah. Mari kita dapat bersama-sama pula dapat mengingati kepada kisah ada sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga-moga jadi cermin dan jadi perbandingan kepada kita semua. Dapat kita dapat boleh ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga-moga kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat dan pada mahsyar lagi kan datang. Jadi alhamdulillah ibu-ibu dan bapa yang dihormati, jadi semalam malam kemarinnya kita sudah duk cakap tentang Nabi saat itu rihlah pergi pada Syam kali yang kedua. Kerana Nabi saat itu umur lebih kurangnya 25 tahun, Nabi bersafir pergi kepada Syam kali yang kedua. Jadi ketika ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ada penyel ada penyel akan harta daripada Siti Khadijah sebagai nak buat perniagaan. Nak buat perniagaan, ramai juga termasuknya Nabi dan daripada laki-laki daripada orang Quraisy minta penyelkan daripada harta Siti Khadijah. Maka untuk buat perniagaan pergi pada Syam, maka Siti Khadijah pun bagi. Tapi makna kata bagi pada laki-laki yang lain, orang panggil tak sama dengan bagi kepada Nabi. Bagi kepada Nabi ni lebih banyak daripada laki-laki yang lain. Kerana Siti Khadijah tengok dan pula lihat kepada Nabi, Nabi ini daripada as-sayyidi minal amanah, daripada satu orang penghulu, satu orang depan, satu orang pemimpin yang ada amanah. Jadi alhamdulillah ibu-ibu dan bapa, malam ni kita nak masuk bicara apabila Nabi itu penyelkan harta Siti Khadijah. Penyelkan harta Siti Khadijah saat itu buat berniaga kepada Syam, maka dapat kelabak yang amat besar, kelabak yang banyak. Maka terjatuhlah di dalam hati bagi Maisarah ialah gulam ataupun hamba bagi Siti Khadijah. Maka hamba dia itu dia ceritalah kepada Siti Khadijah. Jadi malam ni kita nak masuknya tentang berbicara masalah zawajuhu Khadijah. Zawajuhu sallallahu alaihi wasallam, berkahwinnya Nabi. Apabila selepas daripada Nabi itu berniaga, ambilkan harta Siti Khadijah, penyelkan masalah harta Siti Khadijah, maka pergi buat berniaga kepada Syam, pergi pada Syam, rihlah pada Syam, bersafir pada Syam kali yang kedua. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ambilkan harta Siti Khadijah dan penyel harta Siti Khadijah, maka buat berniaga di Syam, maka dapat kelabakan yang amat-amat besar. Maka ketika tu saat itu orang panggil duk jual beli di antara Nabi dengan Maisarah daripada hamba bagi Siti Khadijah. Maka warabaha rabhan azima, maka terdapatlah masalah kelabakan yang amat besar. Kemudian ketika ni jatuhlah ke dalam hati Maisarah saat ni, hamba Khadijah saat ni tu suka pada Nabi. Kerana Nabi ni satu orang yang pandai menego. Nabi saat ni tu orang yang pandai yang pandai menego lagi pula pandai. Masalah perniagaan dapat kelabak yang amat-amat besar. Maka dengan sebab itulah jatuh di dalam hati Maisarah hamba bagi Khadijah. Maka klik royaklah kepada Khadijah.
Kemudian zawajuhu berkawin Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu anha. Dah. Jadi apabila selepas daripada Nabi saat ni tu buat menega tu dapat labuk yang amat besar, dapat labuk yang banyak, maka ketika tu duk ceritalah oleh Maisarah kepada Siti Khadijah, kata Nabi ni begini daripada orang yang amanah. Lagi pula dia saat ni tu orang yang terhebat, pandai buat menega begini, dapat labur yang banyak. Maka Maisarah tu jatuh tersuka pada Nabi, maka royaklah kepada Siti Khadijah untuk mengulu dia, kata Muhammadnya begini. Apabila Maisarah tu cerita kepada Maisarah cerita pada Khadijah, maka ketika inilah orang panggil jatuh masalah perkahwin ni di antara Nabi dengan Siti Khadijah. Kemudiannya falamma qadima Makkah wa ra'at Khadijatu rabhaha al-azimah. Falamma qadima, maka tak kala kedatangan Nabi dengan Maisarah daripada hamba Siti Khadijah. Jadi tak kala di antara Nabi dengan masalah Maisarah daripada hamba Siti Khadijah, orang panggil balik ataupun balik daripada perniagaan daripada Syam kali yang kedua, maka kedatangan balik mari ke Mekah. Wa ra'at Khadijatu, dan telah lihatlah oleh Siti Khadijah. Nabi klik dengan Maisarah saat itu. Klik nama Nabi saat itu dengan Maisarah saat itu mari daripada Mekah. Klik daripada Syam mari ke Mekah saat itu. Khadijah pun tengok ke Nabi. Rabhahal azimah, akan kelabuan at-tijarah, yakni kelabuan daripada perniagaan saat itu, al-azimah, yang amat besar. Jadi Maisarah dengan Nabi giwak nego kepada Syam, kemudian orang panggil timbullah masalah kelabuan yang amat besar, timbullah masalah labur tu sangat-sangat besar. Apabila timbul labur dapat kelabuan di antara Nabi dengan Maisarah duk jual, lepas tu jual beli barang ambil, jual pula beli barang ambil, maka perniagaan Nabi saat ni dengan Maisarah tu sangat-sangat labur. Labur yang amat besar, keuntungan yang besar. Sebab itulah orang menega, apabila menega kena lagu, menega kena cara, kerana dia Allah Ta'ala bagi rezeki saat itu sangat-sangat orang panggil lebih. Sebab tu di sini, sebab itulah kita katanya, Nabi kata pada satu hadisnya, alaikum bittijarah. Maksud pada hadis, alaikum bittijarah, lazimlah kamu dan pasti kamu dengan buat perniagaan. Jadi rezeki ni kalau kita tengok hak Nabi kata maksud daripada hadis alaikum bitijarah saat itu, Nabi kata apabila kamu buat perniagaan, di dalam perniagaan tu Allah Ta'ala akan bagi rezeki saat itu. Misalnya dalam 10 hari tu rezeki Allah Ta'ala nak bagi kita, maka 9 tu orang panggil terdapat dengan satu perniagaan ataupun dengan sebab buat berniaga. Adapun masalah kalau kita buat lain pada berniaga, masalah kita makan gaji ataupun kita makan gaji buat berniaga kelek, buat berniaga borisak, hak ni orang panggil tak ada tambah. Orang panggil kalau so boleh so ya. Kalau dua. Adapun buat perniagaan saat itu, di dalam 10 tu orang panggil dapat 9. Sebab tu Nabi pegalak pada kita buat berniaga. Tengok Nabi SAW sendiri pergi buat berniaga di Syam dengan Maisarah, ialah hamba bagi Siti Khadijah, maka dapat keuntungan dan kelabuan yang amat besar. Apabila Siti Khadijah saat itu tengokkan Nabi SAW buat perniagaan sangat-sangat labur, sangat-sangat bijaknya Nabi, sangat-sangat pandainya, lagi pula amanah Nabi, lagi pula boleh percayanya Nabi, lagi pula benar cerita Nabi dan cakapnya Nabi, surrat minal amini sallallahu alaihi wasallam. Serenuklah ia Siti Khadijah. Surrat, diserenuk akan dia, disuka akan dia. Jadi kita baca surat tu fi'il bina majhul, tapi kita pakai dengan makna fi'il bina fa'il, tak ada apa. Surat diserenuk, ini serenuklah ia Siti Khadijah
Dan sukalah ia Siti Khadijah dan gembiralah ia Siti Khadijah minal amini sallallahu alaihi wasallam, daripada al-amin, yakni daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi kita ambilkan harta Khadijah, penjang daripada harta Khadijah sebagai buat ke Rasul Man, buat kepala modal nak pergi menego kepada Syam. Maka dapat dengan sebab Nabi menego tu betul, menego tu pandai, nego tu ada amanah, maka Allah Subhanahu wa taala wi kelabaan yang amat-amat besar, yang untungnya yang sangat-sangat laba, yang sangat-sangat hebat. Maka terjatuhlah di dalam hati bagi Siti Khadijah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada Syam mari ke Mekah. Maka Siti Khadijah sangat-sangat suka, sangat seronok tengok kepada perbuatan Nabi dan cara perniagaan Nabi yang sangat laba ini. Lepas daripada Siti Khadijah jatuhkan suka dan seronok pada Nabi, kerana Nabi ni satu orang amanah, lagi pula sidqil hadis, lagi pula benar cakap lagi pula pandainya menego, jatuhlah seronok dalam hati Nabi. Wa arsalat ilaihi, dan utuslah ia Siti Khadijah. Siti Khadijah pun hantar orang. Ilaihi gi kepadanya, kepada Nabi. Tubuhu, nak mempinang ia Khadijah, akan Nabi li nafsiha, untuk dirinya di Khadijah. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik mari daripada Syam, daripada perniagaan, maka dapat untung yang sangat-sangat banyak, dapat kelabak yang sangat-sangat hebat. Maka Khadijah tengok ke Nabi pada ketika ni sangat-sangat suka. Apabila sangat-sangat suka, Khadijah pun hantarkan satu orang pergi jumpa dengan Nabi untuk nak meminihkan Nabi saat itu untuk diri dia. Nak pinihkan Nabi. Wa kanat sinnuha, dan adalah umur Khadijah tika nak pergi pinihkan Nabi ni. Selepas daripada Nabi klip menego daripada Syam, yakni sangat-sangat laba, maka Siti Khadijah saat itu nak pinih Nabi. Maka ketika ni Siti Khadijah hantarkan orang pergi kepada hantarkan Nabi SAW saat itu. Apabila dia saat itu menego sangat-sangat laba, sangat beruntung, maka saat Siti Khadijah pun hantarkan satu orang saat itu pergi berjumpa dengan Nabi untuk nak pinihkan dia tu dengan Nabi, kerana dia sangat-sangat suka. Wa kanat sinnuha, dan adalah umur Siti Khadijah nahwal arba'ina, yakni umur ketika yang nak bini dengan Nabi ni, umur Siti Khadijah ialah lebih kurang 40 tahun. Umur Khadijah saat itu daripada orang yang umur 40. Jadi kalau kita tengok orang kita sekarang pun, kalau 40 ni tak ada tua sangat lagi lah. Kalau orang jaga tubuh, jaga diri, maka orang tu tak nampak tua sangat. Malaikat orang ni lepas tubuh, tak ada bercara tubuh, tak ada tu orang kita pun nampak teruk sangat lah. Kadang-kadang nak tidur tak ada bercara ke badan, apa boleh anak seorang dua tak ada bercara, maka nampak tua dah orang 40. Tapi Siti Khadijah ketika dia pinihkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak royak kata dia ketika ni duk tengah janguk lagi, kulit terik ngening lagi, muka saat ni tu orang panggil duk jilah lagi, cerah lagi pula muka saat ni licin geling. Tak ada nak jaga macam kita. Muka orang Arab ni dia licin berapa? Orang Arab ni dia licin. Muka yang nampak licin, kulit yang nampak laik. Kenapa? Kerana orang Arab ni kalau kita gimah dia, ya wahai makan tengah masih. Wahai makan tengah masih. Apabila makan tengah masih semua saat ni tu, ini salah satu daripada kulit molek. Sebab tu masa mau duduk di negeri luar, duduk di Syam saat ni tu, orang Arab kita gimuh dia pelik tak serupa mah kita. Orang Arab ni kita gimuh dia ni ya akik gapo apa. Ya akik timu batai dengan tengah masih. Ni apanya? Bandurah, bahasa dia panggil bandurah ataupun panggil tomatin. Kalau di Saudi panggil tomatin, kalau Suria panggil bandurah. Ya akikkan timu batai kita, pasti ya akikkan bandurah. Kalau mah kita, kalau orang mari mah kita kan, kita pergi beli tepung kelepek ke tepung cucu ke, pergi beli mokai ke, patut akikkan syai, akikkan teh, akikkan tepung-tepung bokor ke. Orang Arab dak, dia akik timu batai hak mula-mula sekali, pasti akik tengah masa makan dengan roti. Kerana tengah masa ni salah satu daripada buah kayu ataupun dari mata makan ni yang untuk mempercomelkan tubuh badan dan kulitnya.
Ni Rusia ni. Rusia orang Arab. Sebab apa orang Arab kulit ia licin, kulit ia laik. Sebab ia wahai makan benda-benda timun-timun batin dan pula tengah masa waktu pagi makankan bawai-bawai. Deh. Lepas tu kita nak oyak salah satu mau biasa makan dengan Syekh hamba di Syam. Biasa makan dengan Syekh kita di Syam ataupun di Suria dulu kita makan roti. Lepas tu makan bawai besar tu belah dah. Ayah hiri-hiri halus-halus tu. Lepas tu makankan gubi. Ya royak kita tu kan, ya kata ni ya fikri. Ya kata ni lah satu ubat yang paling besar. Gapo ni? Bawai besar makan dengan roti. Dan pula bawai besar makan dengan roti. Dan pula masalah kita tahu makan kan masalah gubi. Dah dengan masalah makan gubi ke apa wak ulai ni. Ini orang panggil salah satu daripada ubat yang mentehkan kita daripada saratan. Apa ubat daripada saratan? Yakni ubat makring. Dah. Siapa dia rajin beramal makan bawai besar, belum pada nak makan nasi dah lewat ulai nasi kau masalah. Adapun kita duk makan roti makankan bawai besar, ini salah satu daripada ubat yang nak jagakan jantung, jagakan perut dan tubuh badan kita daripada jatuhkan nyakit makring ataupun nyakit saratan. Ibu bapa. Iya banyak makan ni hak yang jadi zat, hak yang jadi untuk jagakan diri, untuk jadi orang panggil ubat di banyak. Tapi kita di hari ni yang makan pelik-pelik sebab tu nyakit pelik-pelik ibu bapa. Orang zaman dulu ya tak makan benda pelik-pelik macam kita di hari ni. Kita di hari ni macam-macam, ada yam tu, ada yam ni, ada lucing, ada sekro, ada tu, ada ning, ada isang, tak isang. Hak tu orang panggil membuat pada orang sekarang tu menyakit banyak. Deh. Hak mau royak saat ni tu siapa dia nak buat amal bawai besar tu. Deh. Buat amalkan bawai besar tu ialah salah satu daripada amalan yang mentehkan seorang daripada penyakit saratan. Nyakit saratan ataupun daripada jagakan nyakit makring. Jadi ketika Nabi SAW nak berkahwinkan dengan Siti Khadijah, maka Khadijah ketika ni umurnya 40. Maka umur 40, Siti Khadijah sangat-sangat jamilatun. Hiya jamilatun jiddan. Dia ni satu orang perempuan yang sangat-sangat cantik, yang sangat-sangat elok. Lagi pula dia ni dikatakan sayyidatun, ialah tok penghulu. Lagi pula tajiratun, orang tino yang pandai menego. Orang Arab di zaman tu daripada guling Arab, kalau sebut kata orang tino yang pandai menego sebagai jadi ketua orang, jadi tokel yang besar pada masa tu daripada gulungi orang tino, gulungi perempuan, ialah kena kepada Siti Khadijah. Orang akan tersilap lagi pada Khadijah binti Khuwailid. Ni satu orang yang pandai menego daripada gulung tino. Wahia dan ia Siti Khadijah ni min awsati Quraisyin. Dia ni daripada pertengahan bagi fok-fok Quraisy. Hasaban nisbah kira-kira makna kata di tengah pertengah orang Quraisy, maka apabila sebut kata Khadijah ni makna kata kalau ia kecek gapo, kalau ia kata gapo, kalau ia cerita gapo, maka orang Quraisy tu ambil wak kira. Orang-orang Arab dari panggilan lain pada Quraisy pun ambil wak kira. Makna kata dengan kata Siti Khadijah ni, makna kata dia mau tak wak halal kebala. Sebab tu ia penting juga. Apabila satu orang, dia ada duit, dia pandai menego, semua orang kunjung dia, semua orang tupu dia, sama ada daripada laki-laki pakat tupai dan tupukan harta dia sebagai wak modal menego, maka dia saat ni tu gapo yang dia kecek, gapo yang dia saat ni tu kira, yang gapo yang dia kata, semua daripada gulungi di tengah-tengah orang Arab Quraisy, maka dia mau ambil wak kira, dia mau tak wak halal kebala, dia mau tak kata apabila Siti Khadijah kecek dia mau tak wakil dah. Semua dia mau ambil wakil. Wa ausi'ihim malan, dan dia ni setengah daripada orang yang meluas-luasi, orang yang ada kemudahan. Di mana min ausi'im, gapo wa ausi'ihim, daripada orang seluas-luas ataupun seseni-seni mereka itu Quraisy, malan nisbah hartanya.
Dia ni daripada setengah daripada para puan, kalau sebut daripada gulungi orang-orang Arab Quraisy, maka dia ni dikatakan satu orang wak kira, dia kecek gapo orang ambil wak kira, orang tak lek belakang, semua perkataan dia tu di wak kira, di iktibar, orang panggil orang kunjungkan dengan perkataan dia. Makna kata dia mau tak lepas lah kebala. Dan semua dia ni dikatakan satu orang yang luasilah, yang mudahlah di segi harta dan pula daripada mal dan pula harta benda. Faqala al-aminu sallallahu alaihi wasallam ma'a a'mami hatta dakhala ala ammiha Amr ibn Usdin fa khatabaha minhu biwasitati ammihi Abi Talib fa zawwajaha ammuha. Jadi apabila Siti Khadijah tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam klik daripada mana? Dah klik daripada perniagaan daripada Syam, dapat laba yang sangat-sangat, untungnya yang sangat-sangat, laba yang amat-amat besar, maka Siti Khadijah pun taruh rasa suka dan rasa kena kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jatuh cinta kepada Nabi dengan sebab Nabi ni satu orang yang pandai berniaga, ambil harta dia tidak wahala kebala, ambil harta dia saat itu dapat tambahkan ke laba yang sangat-sangat, maka Siti Khadijah jatuh cinta dan jatuh suka dan gemar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu lepas pada tu Siti Khadijah pun hantar orang, dia rasa kena kepada Muhammad. Siti Khadijah saat ni tu nak pilih sendiri, nak menikah dengan Nabi sebab tika ni ya janda ya bujang, maka ya hantar orang sebab ya orang ada duit, orang kaya, orang ada harta, maka orang Arab semua wak kira dengan kata dia, maka ya hantar orang untuk nak pilihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Nabi saat itu Siti Khadijah nak masuk pinin dia pun tahu, faqamal aminu sallallahu alaihi wasallam, maka bangkit bangunlah oleh al-amin, ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'a'mamihi serta bapak-bapak saudaranya, saudara bagi Nabi. Jadi apabila Siti Khadijah saat itu nak masuk pinang dia, masuk nak pinang, bukan nak nikah lagi, pinih. Ni mana royak satunya ibu bapa. Sini kita nak selikan hukum fiqh sikit. Jadi ibu bapa yang dihormati dan saudara-saudari yang dikasihi. Jadi apa masalah kita masalah nak pilih ni? Jadi kalau di dalam hukum fiqh, di dalam kitab fiqh, jadi apabila satu perempuan ni dipinangkan oleh seorang laki-laki. Makna kata seorang laki lain lagi, misalnya si Zaid, dia pergi pinangkan Fatimah. Pilih dah lah. Dengan hak jatuh pun wicicing Zaid, pun wicicing Fatimah, Fatimah pun wicicing kepada Zaid dah kan? Dah. Kama dia ke tempat teh kita labuk kitanya, hak jatuh belikan cukwi kepada para puan tu belilah barang pada jatuh cicingnya masalah. Nah, maka tu pilih. Jadi si Umar saat ni tu tahu dah kata si Zaid tu pinangkan si Fatimah ni, maka Umar saat ni tu nak mari pilih pula di atas pilih. Maka ini jawab di dalam hukum fiqh tu, fahuwa haramun, itu dikatakan haram apabila pinang di atas pinang ya tak boleh. Ni nak ayat kata pinang ni sunat. Di dalam hukum fiqh tu sunat kita pinang dulu. Bukan duk-duk nak menikah selalu tak ada kena mata telinga, tak ada kena mata hidung, nak menikah tak boleh. Dalam syarak sendiri pun dia kata jangan gaduh. Jangan gaduh. Jangan gaduh nak menikah lah kena pilih. Tapi benda hak semua tu gaduh-gaduh tu semua tu daripada syaitan. Al-ajalatu minasyaitan. Bermula gaduh dan lorak itu daripada syaitan. Makna kata kita duk pak tu kena pak nak nikah tak boleh, ya kena kecek kira dengan orang tua dia. Orang tua kita kena kecek orang tua dia kecek tu ada orang mengira dah kan. Kemudian kita nak ayat kata 5 perkara bukan daripada syaitan. Dengar mulai ibu apa. Jadi 5 perkara ni bukan daripada orang panggil kelakuan syaitan. Dan 5 perkara ni bukan seorang ni buat dengan keadaan syaitan. Makna kata buat ni disuruhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang panggil salah satu daripada 5 perkara saat ni tu, gapo dia? Masalah tu gaduh bukan daripada sifat syaitan, bukan daripada kelakuan syaitan, bukan daripada keadaan syaitan. Mana yang pertama, orang ni bergaduh ke apa? Yakni bergaduh dia tu kepada nak berbuka puasa, iftar.
Mana al-iftar. Nah, makna kata apabila orang tu azan, orang dah mengorik bagi yang berpuasa, maka dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka bagi yang berpuasa, maka sunatlah dia saat itu cepat-cepat kepada berbuka puasa. Makna kata gaduh kepada buka puasa ni, ini ialah salah satu gaduh ini bukan daripada sifat syaitan dan ini bukan daripada kelakuan syaitan. Dah. Satu. Dan pula masalah gaduh. Kita nak goyak seli-seli sikit. Bukan daripada sifat syaitan. Bukan daripada kelakuan syaitan. Yakni apabila siapa kena bayar hutang. Kita berjanji dengan tuan hutang sebulan. Maka kita janji dengan atas bulan depan kawan nak bayar hutang demo 30,000. Maka gaduh-gaduh pada masalah qada iddain. Qada iddain, membayarkan hutang, mempeluluh akan hutang, ini orang panggil salah satu perkara bukan daripada sifat syaitan dan pula keadaan kelakuan syaitan. Dan salah satu lagi daripada kelakuan bukan daripada hak Tuhan kata wa khuliqal insanu min ajal. Satu ayat. Dan Tuhan kata satu ayat lagi wa khuliqal insanu dha'ifa. Dijadi manusia itu daripada kelakuan gaduh dan dorak, tu sifat tabiat manusia, ataupun dijadikan manusia daripada seorang yang gaduh-gaduh. Gaduh yang pertama bukan daripada sifat syaitan, ialah gaduh dia saat itu untuk apa? Untuk berbuka puasa, al-iftar. Apabila seorang puasa, maka orang baik Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun ambil wahtama Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, maka itu tak dinamakan kelakuan syaitan. Yang kedua, seorang yang terlekat hutang, apabila sampai masa, maka dia cepat-cepat dan gaduh untuk qada iddain, bayarkan hutang. Yang ketiga, masalahnya seorang anak dara. Seorang anak dara ni, ingat molek ibu bapa. Maka tak sunat kita duk taruh sampai jadi tua. Anak dara yang bikir, al-bikru ni, maka di dalam kitab fiqh dan hukum fiqh, sunat-sunatnya dipergalak kita cepat-cepatkan dia tu berumah tangga dan dia saat ni tu berkahwin. Ini jadi ceramah dengan kita ibu bapa ni. Kita lah ni anak dara kita duk taruh mengaji tu mengaji ni dah siapa umur 25 27, lepas pada tu Allahu Akbar nak berumah payah weh, nak berlaki payah. Banyak ni mari duk cari hamba ni. Ibu bapa, kenapa ngaji tinggi berdoa? Hak tino ni ngaji tinggi berdoa, ngaji lebih berdoa, siapa jatuh tak berani nak masuk mita. Ini salah satu daripada masalah juga ni. Apabila para puan dia ngaji tinggi berdoa, ngaji pandai berdoa, hak jatuh tamada, hak pasing caprai ni, pasing gorak-gorak ni, dia tak berani nak masuk mitak para puan ni, kerana para puan ni dengan nasab dia pun lebih, titih baris dia pun mulia, diri dia sendiri pun mulia, ngaji pun tinggi ngaji pandai, maka dengan salah satu benda ni membawa kepada para puan itu payah nak berumah, payah nak berlaki sebab jadi ngaji lama umur pun tua. Orang muda tak ambil cirak kata dia tua. Misalnya jatuh 25, tino 27 dah. Jatuh tak ambil dia cari orang lain. Sebab lah ni tino ramai. Sebab tu kita nak pesannya. Sebab tu Nabi kata sunatnya digalakkan perempuan ini dikahwinkan dia tu cepat-cepat. Cepat nah. Makna masa muda-muda, fikir dia tu muda-muda, maka kalau kita bergaduhkan anak tino kita berkahwinkan cepat-cepat, ini salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ingat ibu bapa ni. Jangan duk perewi tua. Sebab tu tok guru kita di Dala, mula tok Dala daripada Haji Amrah Abdul Rahman bin Al-Arsyadi. Mau nak cerita sikit. Jadi tok guru kitanya daripada tok Dala kita dulu. Tok Dala kita Haji Abdul Rahman bin Al-Arsyadi tu, dia berkahwinkan dengan mulah baba sing kita ni. Dia kahwin anak dia tu dengan mulah baba sing kita ni. Anak mulah tok Dala dulu tu taruh mana ibu bapa? Umur 2 tahun, tapos setahun duduk dalam tu ya.
Duk dalam nu tu nak tok guru dalo tu ya kene kat mula babo kita ni apa sing ni. Siapa anak ia tak ada besar, bukan atas 10 tahun, 12 tahun, tak ada tubik kalau sia. Duk dalam nu lagi. Maka yang nikah dah sing ya temu nikah lah dengan anak kuning. Anak ku duk dalam nu. Pagi-pagi babo sing kita duk dengan nu. Dia pagi-pagi nak tamu bos saat ni tu duk ayun no bining ya, isteri ya, tapi budak yang kecil. Ini nak royak kata tok guru yang pehe yang retinya, dia saat ni tu orang panggil dia saat ni tu tak menggapo tak melewatkan perkahwin ni anak betina. Ini Nabi kata salah satu perkara yang ditutup suruh kita cepat. Maka cepat dan gaduh dan lorat ini bukan daripada perangai syaitan dan bukan daripada keadaan akhlak dan pula sifat syaitan. Dan salah satu daripada perkara yang kita cepat lagi kena cepat, yakni cepat kita bertaubat daripada dosa. Yakni at-taibu anizambi, bertaubat seorang daripada dosa. Ini salah satu daripada perkara yang sunat kita cepat-cepat dan sunat kita saat ni bersegera. Makna segera kita daripada taubat daripada dosa kita, ini bukan daripada sifat syaitan dan ini bukan keadaan syaitan, ini bukan kelakuan daripada syaitan. Maksudnya kata at-taibu anizambi, seorang yang bertaubat daripada dosanya, ini bukan daripada kelakuan syaitan. Dua, tiga, empat kara, lima kara ni orang panggil salah satu daripada benda yang sunat kita cepatkan, sunat kita segerakan, sunat kita gaduh mana? Gaduh pertama al-iftar, yakni apabila kita puasa, sunat kita cepat-cepat buka puasa. Dan kalau kita lekat hutang, maka kita cepat-cepatkan bayar hutang. Ni Rusia kita nak ayat. Nah, sebab apa boleh kena cepat bayar hutang? Mula Tok Guru Amma, mula Haji Husin, mula bab pusing kita dalam, dia kata kalau mung terlekat hutang, mung cepat-cepatlah bayar hutang. Sebab apabila mung lekat hutang, situlah orang panggil sebab manik. Jadi sebab manik menegah jadi payah rezeki kita. Kenapa? Kerana kita janji dengan demo sebulan nak bayar hutang, tiba-tiba sampai sebulan nak bayar tak boleh. Tak ada pergi royak tuai hutang, tak ada lagi minta maaf weh. Seminggu dua, sehari dua lagi lagu mana? Tak ada royak senyap. Jumpa dengan tuai wak tak tahu. Jumpa dengan tuai wak nusuk-nusuk. Maka ini salah satu daripada payah rezeki kita. Kenapa tuai hutang duk lekat? Tak pada mamak tu, tak pada si Zik tu, tak pada si Dolah tu. Janji dengan kawan sebulan, kata nak bayar hutang sikit. Tiba-tiba siapa masa, siapa ketika, tak ada menjenguk mari, tak ada royak kok mana. Tuai saat ni tu duk celah, tuai tak puas hati, tuai duk berdoa kepada kita. Inilah salah satu apabila seorang tak bayar hutang orang, inilah salah satu daripada payah rezeki dia. Ni ibu bapa ni Rusia ni. Sebab tu Nabi suruh cepat tu bayarkan hutang. Kalau kita lekat hutang, Nabi suruh cepatkan bayar hutang. Kerana bayar hutang ni dikata salah satu perkara yang membawa kepada payah rezeki nak mari kita. Rezeki yang ditelekat sebab dia mahu supah kita. Tak pada si mamak tu, tak pada si Zik tu. Begeceknya mula-mula mari tu Allah beraluh. Supaya Allah buyung. Tiba-tiba tika mari, tika lepas pada berjanji siap, tak ada nampak muka, tak ada jenguk, tak ada telitah bayar. Dia mahu jumpa kita supah hari-hari. Ni orang panggil salah satu daripada perkara yang membawa pada seorang tu jadi payah rezeki. Dua, tiga, empat perkara ibu bapa amal nak royak kata. Benda-benda yang membuat pada seorang tu payah rezeki ialah dia tu tak bayarkan hutang. Tak bayar hutang orang weh. Sunat cepat iftar. Yang pertama sunat ke apa? Sunat dia cepat ni tak panggil ke apa? Cepat lagu ni tak panggil sifat syaitan. Tak panggil kelakuan syaitan. Tak panggil keadaan diajak oleh syaitan. Satu iftar buka puasa cepat-cepat. Yang kedua, masalah kita kata bayar hutang cepat-cepat. Yang tiga, anak kita yang bikir, yang dara, sunat kita cepat-cepatkan. Masalah berkahwin tu perkahwin sebab nak lepaskan daripada fitnah. Nak lepas daripada fitnah sebab orang Tino ni apabila dia tak berumah tangga, banyaklah fitnah dia. Masalahnya kita kata kita jawab tadi soalan dia mau tanya tu kita jawab tadi
Kita jawab setagi sikit ni, kita pergi dulu lebih kurang nah. Tu dah salah satu. Yang pertama iftar, yang keduanya bayar hutang, yang tiganya anak perempuan kita sunat diperkahwinkan cepat-cepat ibu bapa. Jangan duk tahu sebab duk mari kok umur tu banyak dah daripada fok kru, daripada fok acang, daripada fok ustazah dah. Jadi Allah bapa nak buat goma ni tak ada orang kena kok umur ni berapa orang dah, berapa lama mana dah ni duk tunggu lepas tunggu lepas tunggu ni. Tak ada demo masuk, tak ada demo mai cari, tapi cari demo nak buat yang kedua tak emoh ni. Ni kita kena tengok ni. Deh. Sebab itulah kita nah anak-anak tu nah hak yang tak orang panggil payah tu orang, sebab tu orang tua katanya orang tino apabila orang masuk minta siapa 3 orang golek ke budak ni nak jadi ngameh. Gapo ngameh berapa? Orang panggil nak jadi suwi, nak jadi majal, pah pada tu kau payah setengah daripada siapa tak berlaki tak berumur siapa ketua. Dan setengah-setengah ni tu usahalah cari situ cari sini, pelepahlah dengan 7 bunga, nah pelepah dengan lepas 7 bahasa, 7 cahaya, kain sarung 7 cahaya, bunga 7 cahaya. Ni. Ni nak royak katanya kalau kita saat ni tu jangan duk tunggu-tunggu sangat. Kalau nampak kata molek dah, comel dah sepatut pakai selalulah. Lepas tu tak usah duk payah sangatlah kita sendiri tino ni. Jangan duk jual mahal sangat. Jangan duk jual mahal sebab kita orang menunggu. Demo orang cari, demo nak cari pia pun boleh ibu bapa. Dan pula pemuda dan pemudi semua. Lepas tu jangan duk letak belanja tu mahal lah sangat deh. Malnya belanja tu tengah-tengah dia lah. Ni hak morgi hari tu Allah belanja saat ni 4-5 ribu. Allah kejut kita Allah ni. Lebih daripada mah tongkam lagi deh. Jangan sangatlah tu neh. Jangan sangat belanja tu tengah-tengah lagi. Nabi katanya dan walaupun besi sekalipun, cicing pada besi pun tak apa dah asal ada belanja. Dan yang keempat kita bertaubat, segera bertaubat at-taibu aniz-zambi, yakni bertaubat daripada dosa, yakni kita kena segera. Ni orang panggil salah satu perkara yang sunat kita bersegera dan kita gaduh-gaduh. Kita masuk sikit dengan cerita Nabi pula. Lepas daripada tu, Nabi pun bakit bangun selepas pada dia tahu kata Siti Khadijah hatta orang mari untuk nak pinihkan Nabi saat itu dengan dia, hatta dakhala ala ammiha, hingga masuklah Nabi ke atas bapa saudara bagi Nabi Amrin ibni Usdin, fa khatabaha, maka berpinang ia Nabi pun berpinang akan Siti Khadijah minhu daripada Nabi pun pinang apabila Khadijah hatta orang nak pinang ke dia, maka Nabi pun pinangkan akan Siti Khadijah, berkhutbahlah akan Khadijah daripada Nabi biwasitati ammihi, dengan pertengahan bagi bapa saudara Abi Talib. Nabi sini pinang tak gamuk supaya kita sebab tu bagi orang jatuh-jatuh lah. Masalah kita nak tengok retina pun sunat nak tengok. Jangan nak menikah bini tak ada tengok langsung, jangan. Hak duk dengar semua ni, bapak-bapak dan ibu. Lepas tu sebab tu orang tua-tua kata, mu nak bini mu kena tengok orang tua tu dulu. Dah kalau orang tua tu kalau mu tengok kata wasa setuju, wasa nyocok dah, maka mu tengok anak. Maka ya mok mu kena tengok mok bagi budak tu. Kalau mok bagi budak tu comel, berakhlak pun molek, walaupun anak ia tak molek sikit sebanyak, insya-Allah anak ia akan jadi molek. Sebab tu mu nak nikah dengan anak tu, mu nak nikah dengan mok dulu, mu nak tengok mok wi molek dulu. Ni salah satu daripada pesan ni orang-orang tua kita, apabila kita nak berkahwin dengan satu perempuan nak berkahwin dengan satu laki-laki, kena tengok wi jadi kafaah wi kupu di antara kedua. Kama di apabila Nabi tu wasitahkan pinan dia tu dengan apa? Yakni diwasitahkan di pertengah oleh bapa saudara Abi Talib, fazawwajaha ammuha, maka memperkahwinlah ia, memperkahwin akan dia akan Siti Khadijah sani ammuha oleh bapa saudaranya, bapa saudara bagi Siti Khadijah. Maka memperkahwinkan akan Khadijah oleh bapa saudaranya, bapa saudara Khadijah ialah dikatakan siapa dia? Dikatakan Amrin ibn Usdin. Mengkahwin jadi walikan Siti Khadijah ialah kena kepada bapa saudara Khadijah. Apabila Nabi tu khitbah siap dah pinangkan Siti Khadijah dengan melalui daripada Abi Talib, maka orang yang jadi wali ketika menikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah ialah kena pada Amrun ibn Usdin, ialah bapa saudara jadi wali bagi Siti Khadijah. Wa qad khataba Abu Talib fi hadzal yawm,
dan telah berketebah, sungguh berketebah oleh Abu Talib. Apabila Nabi itu berkahwin, dengan Nabi berkahwin dan pula khitbah pinangkan Siti Khadijah, maka Abu Talib ketika ni pun ada berkhitbahnya fi hazal yaum, pada ini hari, hari perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah. Maka khutbah ketika ni lagu mana Abu Talib khutbah ketika nak menikah Nabi. Ni makna kata kita nak nikah tu kena ada khutbah dulu. Tapi khutbah kan masalah perkahwinan Nabi dengan Siti Khadijah, mana khutbah yang dikhutbahkan oleh Abu Talib. Abu Talib ada khutbah, faqal, maka berkatalah Abu Talib ketika nak nikah Nabi ni. Perkahwinan Nabi ni. Alhamdulillahilladzi ja'alana min zurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismaila wa di'i ma'adin wa unsuri mudar wa ja'alna hadanata baiti wa suwasa harami wa ja'alahu lana baitan mahjujan wa haraman amina wa ja'alana hukaman nas. Ni khutbah oleh Abu Talib hari menikah kahwin Nabi. Sebab itulah bagi orang nak jadi menikah ni, ibu bapa hamba nak pesan, dan hamba nak pesan lagi pula sebagai tazkirah kepada fok-fok kita semua, maka kita nak menikah kahwinkan anak-anak kita, maka kita carilah orang-orang yang soleh. Kita carilah daripada para-para guru, ataupun kita carilah orang-orang alim. Ada dalam majlis-majlis perkahwinan anak-anak kita dan pula keluarga kita dan menantu kita. InsyaAllah kalau kita cari daripada para-para guru sebagai masuk dalam majlis tu, tok guru doa boleh sepatah. InsyaAllah. Tengok ni. Abu Talib sendiri ada baca khutbah hari perkahwinan Nabi, dan pula orang menikah jadi wali Siti Khadijah. Ialah kena pada Amrun ibnu Usnim, bapa saudara. Maka Abu Talib dah kata, alhamdulillahilladzi ja'alana. Pujian-pujian itu sabit bagi Allah. Alladzi ja'alana, yang telah menjadilah ia Allah. Tengok Abu Talib tak ada Islam lagi ketika ni, tak ada masuk Islam, tapi nak yak telah ketebah dia ni, alhamdulillah, pujian-pujian sabit bagi Allah. Alladzi ja'alana, yang telah menjadilah Allah Ta'ala kan kami min zurriyyati Ibrahim, daripada anak-anak cucu bagi Nabi Ibrahim. Jadi alhamdulillah kata Abu Talib, Allah Ta'ala menjadikan kami daripada kami sendiri, daripada Abdul Muttalib, daripada Hashim, daripada Abdi Manaf, daripada Banu Mudar, daripada masalah Qusay. Semua kami Allah Ta'ala menjadikan kami daripada anak-anak cucu bagi Nabi Ibrahim AS, karena berkat doa Nabi Ibrahim mana? Waja'alna muslimaini lak. Allah menjadilah kami dengan Ismail berdua ini jadi orang yang ikutkan titah Engkau ya Allah. Itu doa Nabi Ibrahim tu, waja'alna muslimaini lak. Wahai Allah, jadikanlah kami untuk Engkau, kami turutkan titah Engkau. Dan doa Nabi Ibrahim kita dok kena namai, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waja'alna lil muttaqina imama. Maka kata Abu Talib dalam khutbah menikah kahwin Nabi ni, alhamdulillahillazi ja'alana min zurriyyati Ibrahim. Mujulah kami puji pada Engkau ya Allah, Engkau menjadikan kami daripada anak cucu Nabi Ibrahim. Wa zar'i Ismaila, dan cocok tani bagi Nabi Ismail. Anak cucu bagi Nabi Ismail lah. Kerana keturunan sebelah dari Nabi Ibrahim, Nabi kita seorang anak cucu dan keturunan dan cocok tani daripada Nabi Ismail. Wa di'i ma'adin, dan pula di ma'adin ni, makna ma'adin ialah daripada kliennya. Seolah kata daripada cocok tani dan pula daripada tamuh gapo zar'i ni cocok tani lah, daripada tanimi daripada Nabi Ismail, yakni titih baris keturunan daripada Nabi Ismail, dan pula klien. Salah tahu wadi ma'adin, yakni klien daripada Nabi Ismail. Wa unsuri, wadi di ma'adin, dan pula daripada ma'din. Apa dia? Yakni daripada klien. Supaya dengan mah dan perak tu lah. Wa unsuri mudar, dan pula satu perkara dan satu unsur, satu perkara daripada mudar.
Jadi Allah Ta'ala jadikan kami daripada anak cucu Nabi Ibrahim dan pula cocok tanam daripada Nabi Ismail dan pula daripada klien daripada Ma'adin dan satu perkara yang lebih daripada Mudar. Wa ja'alana, dan Allah Ta'ala menjadikan pula kami ni hadanata baitih, ada orang yang tuju duk menjagakan akan baitihi, baitillah. Duk jagakan baitillah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala jadikan kami daripada keturunan dan anak cucu Nabi Ibrahim dan daripada cocok tanah dan tabure dan pula titih baris Nabi Ismail, dan kami pula daripada Ma'din, daripada klien seperti mah dan perak daripada Ma'adin, dan pula daripada satu perkara yang lebih daripada Mudar. Mudar daripada nenek Nabi ni. Dan Allah Ta'ala menjadi pula kami hadanata baiti, orang yang duk pelihara dan jagakan baitillah. Kami dan pula puak-puak kami daripada Banu Hashim wa Banul Muttalib, semua daripada orang-orang yang dapat jagakan masalah baitillah dan rumah Allah. Wa suwasa harami, dan pula gapo suwasa, yakni orang duduk menjagakan tanah haram. Jadi Abu Talib ya syukur kepada Allah, ya terima kasih kepada Allah. Katanya apa? Yakni ya mujulah dia tu daripada anak cucu Nabi Ibrahim dan keturunan daripada Nabi Ismail dan klien daripada Ma'adin dan pula satu perkara yang lebih daripada Mudar, dan kami semua daripada apa? Orang-orang duk jagakan baitillah dan pula duk jagakan tanah haram. Mana wasuwasa harami, dan duk jagakan tanah haram ka. Wa ja'alana, dan Allah Ta'ala menjadikan pula bagi kami baitan mahjujan, akan bumuh, atau baitan akan satu rumah mahjujan yang boleh dibuat hajikan akan dia. Allah Ta'ala jadi bagi kami semua setiap tahun kami boleh buatkan haji di rumah Allah, dikata Al-Baitul Atiq ataupun dikata Baitullah. Tuhan jadi pula bagi kami, dapat kami saat ni tu boleh ke apa? Yakni boleh buat haji setiap tahun. Alhamdulillah, kata Abu Talib. Wa haraman aminah, dan Tuhan jadi bagi kami tanah haram yang teramin. Wa ja'alana, dan menjadi ia Allah Ta'ala untuk kami pula hukaman nas, yakni orang-orang yang jam gapo jadi menghukumi, jadi hukam, jadi hakim-hakim yang buat keputusan di dalam Mekah dan pula di dalam kawasan tanah Mekah. Sebab dulu daripada Halful Fudul, daripada Banu Hashim, Banu Muttalib, Banu Usdin, Banu Zahra, demo ni pakat bersumpahnya lah mana dalam kota Mekah kita jangan timbul kezalimi. Kalau seorang kena zalim, pasti kita kena gapo belakan hak dia. Mujulah kami Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang menghukumi, lagi pula orang-orang yang buat keputusan untuk manusia-manusia di dalam Mekah, di dalam tanah haram Mekah. Thumma inna ibna akhi haza Muhammadu bin Abdillah la yuzanu bihi rajulan. Kemudian inna ibna akhi, sesungguh anak saudaraku ni, kata Abu Talib. Siapa dia anak saudaraku? Hadza, yang ini ni, anak saudaraku yang ni. Siapa dia anak saudaraku yang ni? Muhammadu bin Abdillah. Ialah kena kepada Muhammad ibnu Abdillah. Anak saudaraku Muhammad, anak bagi Abdullah ni. La yuzanu bihi rajulun, tak boleh nak buat pertimbangani dengan dia, tak boleh nak ukur dengan dia, tak boleh nak buat kira rajulun akan satu orang. Maknanya dengan anak saudaraku Muhammad ni nak buat perbandingi, nak buat pertimbangani, nak buat pengukuran dengan dia, satu orang daripada orang Arab Quraisy tak ada. Tak ada semacam Muhammad. Tak ada seumpama Muhammad ni. Dia ni orang yang paling molek sekali. Dia ni dikatakan Al-Amin, orang yang boleh dipercayai. Dan dia ni dikatakan Sidqul Hadis, orang yang benarkan cakap. Maka dia saat ni tu tak ada seorang pun daripada Arab Quraisy, daripada orang-orang Arab, nak boleh dibandingkan, boleh ditimbangkan, boleh dibuat ukurkan dengan anak saudaraku. Katanya Abu Talib. Ni makna Abu Talib baca ketebah ni bukan duk royak benda tak sebenar, duk royak benda sebenar bagi Nabi.
Sungguh anak saudaraku yang ini, inna ibna akhi haza, sesungguh anak saudaraku yang ini, Muhammad ni, Muhammad ibn Abdullah, la yuzanu bihi rajulun, tak boleh dibanding, tak boleh dibuat ukur, tak boleh nak ditimbangkan dengan dia seorang pun daripada orang-orang Arab. Illa rujjiha bihi, malaikat diperkuatkan dengan dia. Malaikatnya tak boleh ditimbang, tak boleh diukur, tak boleh dikira, malaikat diperkuatkan dengan dia. Makna kata dia tu lebih. Sebab Nabi kita dikatakan satu orang yang paling lebih, satu orang yang paling hebat, satu orang yang tak ada dah atas muka bumi ni. Sebab tu Tuhan kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan satu daripada perkataan mata wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyyuna famil anishiqaqi. Kalau kita kira orang yang paling lebih, tak leh dah nak ukur, tak leh dah nak kira. Siapa malaikat Jibril sendiri pun nak padu dengan Nabi, tak leh. Nabi tu lebih lagi. Lebih Nabi tu tak boleh nak banding. Syarafan, nisbah kemuliaan. Nisbah kemuliaan Nabi tu lebih. Wa nablan, dan nisbah keturun ni. Nisbah kemuliaan Nabi tu lebih. Wa nablan, dan pula yang berasal baik daripada titik bayi yang terbaik, Nabi baik. Wa fadlan, dan nisbah kelebihan Nabi lebih dengan orang lain. Lagi pula wa aqlan, nisbah akal fikiran, akal fikiran kalau kita kira Nabi dengan orang lain, Nabi itu lebih. Wa in kana fil mali kullun, dan jika adalah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkurang daripada harta, tapi nak yakta Nabi itu lebih. Ibu bapa yang dihormati, maka kita akhir dah ni, maka kita nak hujung sikit sebanyaknya dengan soalan dia mau tanya. Dia mau tanya kata, Assalamualaikum babo, ta lerk kon clock 3 วัน ต้อง qada mai, ต้อง qada kedak puasa dia. Jadi masa Allah kita katanya kena qada kedak semaya dia. Makna kata darah sakning tubik sebelum daripada dia beranak. Ya ta, babo ta lerk ออกก่อนคลอด3 วัน ต้อง qada mai, kena qada kedak semaya dia. Jadi gini, ibu bapa amo nak hurai sini sikit. Bagi orang Tino, apabila dia mengandung, dia mengandung, dia bunting, maka golik ke bomo saat ni tu katanya 9 bulan 10 hari, ataupun kadang-kadang orang tu perut tua sampai 10 bulan, tapi belum daripada dia tu nak lahirkan anak, makna kata darah saat ni tu turun dah 3 hari. Jadi apabila darah tu turun saat ni tu, dia nak semaya tak boleh darah potika tu. Ni darah hak turun 3 hari belum pada beranak saat ni tu darah apa? Jadi kita kaji mari. Jadi amo nak royak dalam kitab fiqh. Jadi orang Tino dan perempuan belum daripada nak buting, belum daripada nak perut besar, belum daripada nak letakkan perut, makna kata duk mari haid itu setiap bulan sekali. Emonya seminggu paling kurangnya, emo lebih pada seminggu ataupun sehari semalam. Ini makna kata clock. Darah tu tubik orang panggil prakcam derang, dia tu mari setiap bulan. Tapi apabila orang ning dia saat ni tu bunting, dia tu perut besar, maka darah haid tak tubik. Darah haid tak tubik. Mari cuma tak mari. Kerana apa ibu bapa? Kerana darah haid ketika ni, nah kata di dalam hadis, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan makan ni bagi budak duduk dalam perut. Sebab tu dia tak mari haid tu. Sebab dia tak mari haid, sebab dia tak mari kan 4 jam derang, apabila seorang ni dia pergi perut besar, maka darah haid dia tak tubik. Kenapa? Darah haid tu dikatakan makan ni bagi budak yang duduk di dalam perut. Sebab ia berhubung dengan tali pusat. Tali pusat tu dia panggil darah duduk masuk ke mulut, masuk ke masalah pusat bagi budak. Maka darah haid ni lah dikatakan salah satu makan ni bagi budak. Kemudian darah hak tubik tu belum daripada masa Allah nak beranak 3 hari. Darah tu nak panggil darah istihadah ke nak panggilkan darah haid. Dengan mulai ibu bapa dan saudara-saudari yang disayangi.
Dah. Darah hak tubik sebelum daripada 3 hari tu, darah mari cuma ke, darah mari haid ke, darah haid ke, ataupun darah istihadah, darah penyakit. Dah. Ni kita kena bahas dulu. Masalah qada tak qada tu tak apa lagi. Tapi darah hak tubik sebelum daripada nak beranak 3 hari, darah tu darah haid ke, ataupun darah tu dikatakan darah istihadah, darah penyakit. Jawab ulama fiqh dan jawab ulama fuqaha semuanya, darah yang tubik sebelum daripada nak beranak, nak lahir, itu dikatakan darah haid. Kerana darah haid, apabila seorang tu perut besar, dia tak mari dah. Lepas tu gitu baik darah belum pada tu. Maka jawab ulama kata darah haid. Maka bagi orang saat ni tu keluarkan darah haid, berdarah saat belum pada beranak 3 hari, maka semua kata darah haid. Maka semaya dia luput 3 hari belum pada nak beranak saat ni tu, sebab darah tu baik. Maka wajib ia qada ke tak? Jawab kata tak wajib qada. Dengan sebab manik menegahkan dia ialah kena kepada darah haid. Maka tak ada wajib ia qada semayah dia luput dan dia tertinggal sebelum daripada dia nak beranak, darah tu bid dah 3 hari belum pada tu. Jawab tak kena qada tak? Jawab kata tak ada kena qada. Sebab darah tu dikatakan darah haid. Yang lain daripada masalah puasa. Masalah puasa kita saat ni tu tinggal puasa sebab kita beranak. Maka puasa kita tu ya kena qada sebab puasa tu orang panggil dikatakan sekali setahun dah. Adapun semaya hak kita luput 3 hari sebab mari darah dah belum pada beranak 3 hari, darah tubik, semua ulama kata darah haid. Dikatakan darah haid. Tu jawab yang cara-cara lebih kurangnya kepada ibu-ibu dan bapa. Maka dia mau tanya tu qada ke tak qada? Maka tak ada kena qada sebab darah yang tubik sebelum pada haid tu dikatakan darah haid. Tu. Lepas tu ada tanya lagi rahmah kita ada Rahman. Ahmad ni tanya pula, dia ni pengikut kita yang sejati juga. Dia kata baba saya mi kamtan ti ya tham rau mingen nai beng dan banci. Apa ni? Po tidak kurban dah. Duit ada dalam banci nak kat mana ni? Tapi ada bayar hak kat keluarga. Dah. Raumi nai banci po tidak kurban dah. Te wa rau tong mi ka chai chai. Ên ek nai khop khua rau tong kurban mai. Cuy nek nam babo. Jadi ada mau tanya masalahnya, masalah kita ada duit di dalam banci. Banci tanakan lah, duit tu ada. Jadi makna kata sekadar nak buat gerbel tu boleh lah. Kita tengok loan itu lembu saat ni tu. Kadang-kadang satu gear tu 3,000, 3,500. Kalau lembu besar lagi tu sampai 4,000, besar lagi tu sampai 5,000. Jadi masalah kita kira masalah kurban, kita bahas ini dulu. Dia tanya kata, masalah duit saat ni tu raumingan nai banci, poti cak kurban. Padahlah cukup lah poti cak tam kurban. Anak cak kurban. Dai tewa rautang mi ka cai un ek. Nai kop keluar. Jadi duit yang nak kurban tu adalah dalam banci dia tu. Dalam banci boleh lah kita tahu duit duk dalam banci dia nak buat kurban tu boleh. Kerana banci kurban saat ni tu kadang-kadang kalau lembu tak besar sangat 3,500 ataupun lembu besar sikit tu 4,000, lembu besar sangat tu 5,000. Jadi duit kita duk dalam banci tu kalau kira mari saat ni tu padalah kita nak buat kurban saat ni. Tapi makna tak duit saat ni tu perlu lagi kita saat ni tu nak buat nafkah dan pula belanja untuk keluarga-keluarga kita. Jadi kita kena bahas ini ibu bapa. Kena bahas tujuan mana? Jadi kurban saat ni tu dikatakan sunnatun muakkadah. Di dalam Syafi'i kita dikatakan sunat muakkadah. Sunat yang hampir-hampir dekat wajib tapi tak wajib lagi. Ada pun masalah nafkah kepada iyal kita, nafkah kepada keluarga kita. Misalnya kalau kita ambil duit ni pergi buat kurban. Buat kurban. Tapi orang panggil tercacat masalah kita nak belanja untuk anak bini dan keluarga kita. Nafkah pada anak bini ini dikatakan fardun lagi pula wajibun.
Deh. Jadi ketika ni kalau kita tengok mari, kita saat ni tu molek mana? Kita jagakan nafkah dengan kita pergi buat kurban. Kalau kita pergi buat kurban, nak belanja untuk anak dan isteri dan bini tu tak cukup masalah. Maka ketika ni syarat tak ada bergalak kepada kita tu suruh kurban. Kerana kurban ni sunat. Tapi bagi orang yang lebih lah kita kata, lebih benar. Mana kata nak belanja untuk bini, nak belanja untuk anak gapo, tak ada jadi cacak. Duit lebih belana. Siapa pun lebih, puluh-puluh ribu lagi. Jadi untuk anak jadi siap dah dilepas pada raya ataupun hari raya tu. Nah jadi berpuluh-puluh ribu untuk pakaian, untuk baju raya gapo, cukup siap dah. Lepas tu duit ada lebih lagi berpuluh-puluh ribu. Makna kata ketika ni orang ni sunatlah dipergalakkanlah dia tu kurban. Ada pun masalah duit ada dalam bank, dalam banci dah untuk nak buat kurban tu boleh, tapi duit tu perlu kena guna kepada lain. Maka ketika ni tak ada tutup sangatlah kepada dia tu kurban. Dah tak tutup sangat dan tak perlu sangat dia tu kurban. Sebab apa? Kurban ini dikatakan sunat dah. Kurban tu dikatakan sunat kita kurban, bukan kata wajib kita kurban, tapi kata bagi mazhab Hanafi, bagi yang kaya, bagi yang seni, bagi musir, bukan muksir, musir, orang yang seni, orang yang kaya, maka di dalam mazhab Hanafi ia kata wa huwa wajibun alaih, dikatakan wajib kepada seorang saat itu kena kurban. Kalau demo tu seni dan pula demo saat itu cukup dah lekat daripada masalah belanja lebih sebut kata kaya ni cukup lah. Makna lebih daripada masalah. Dah. Dia saat ni tu dah. Nak buat makan minum berhajat pada keluarga tu lebih nah. Tu. Dia kata Assalamualaikum babo. Dah babo. Apa tu? Apa ni? Mana sujud syukur? Dia kata Assalamualaikum babo. Apa ni? Kai mana? Kau mana gitu? Sujud syukur. Jadi masalah sujud syukur ni ia berlain daripada masalah dia lain tu. Jadi dia tanya masa manalah kai mana kau manalah sujud syukur. Jadi sujud syukur dengan semaya sunat syukur berlain. Jadi sujud syukur ni di mana-mana pun kita nak sujud pun boleh. Di rumah kita pun boleh. Di masjid pun boleh. Supaya kita duk cinta-cinta nak pergi ke Mekah tu lama sangat. Lama sangat duk taruh duit layak muda lagi. Siapa umur 40-50. Siapa umur 50 boleh pergi ke Mekah ibu bapa. Apabila boleh pergi ke Mekah saat ni tu dia Allahu Akbar, kita wasa muju sangat-sangat. Apabila siapa di Masjid Haram tengok Baitullah, tengok Baitullah ataupun tengok Al-Ka'batul Musyarrafah, maka kita turun sujud syukur. Tapi turun sujud syukur syarat kita kena ada asmaya lah. Turun sujud syukur. Niat aku sujud syukur kerana Allah Ta'ala. Turun sujud syukur. Syukur ke Tuhan. Ya Allah. Katalah hati. Jangan dia kata dengan mulut. Mulut royak dengan mulut. Aku syukur gini-gini. Katalah hati. Ataupun nak bacanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ataupun wa bi'izzati a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi bi'izzatika ya Allah. Jadi kita sujud syukur saat ni tu, makna kita sujud saat ni tu apabila kita tengok Baitullah tu kita bersyukur. Apa makna bersyukur? Yakni kita terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sampaikan cita-cita kita nak pergi ke Mekah, kita syukur. Lepas tu kita syukur tu sujud. Aku sujud syukur kerana Allah Taala sujud. Terima kasih Tuhan, teriaklah itu, terima kasih mujurlah apa itu ni. Tak tahu nak royak Tuhan teriak di situ deh. Mujur sangat-sangat boleh tengok Baitullah. Mujur sangat-sangat boleh sapa di tanah haram. Mujur sangat-sangat boleh mari kepada Baitullah. Deh. Masa dia tak ada tertentu sujud syukur ibu bapa. Tapi jangan waktu tahrim, yakni waktu lepas subuh, waktu lepas asar, ketika matahari cacah, hak ning tak boleh kita nak sujud syukur kerana ketika ni waktu tahrim
ataupun waktul karahah, maka dalam sujud syukur kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa bi izzatika wa bi jalalika a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi. Dengan kemuliaan engkau, dengan kemegahan engkau ya Allah, a'udzubika, aku minta lindung ya Allah, min syarri nafsi, daripada kejahatan diriku. Nah, kata lagi tapi sujud syukur ni sujudlah pia-pia mana kita berasa tak boleh satu perkara kita buat menego, maka Tuhan wi jaya, Tuhan wi rezeki kerja dia daripada daripada tahun ni awal tahun sampai tengah tahun Allah berjaya boleh rezeki, maka kita terima kasih Tuhan, kita sujud syukur nak malam nak hari, tak ada masalah ibu bapa. Hari ni kita bersyukur. Tak ada apa kita berjaya dah buat kerja ni dapat rezekinya ni. Maka bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ni kita tak ada kena COVID, tak ada kena corona. Syukur kepada Allah kerana saudara tepi rumah kita tu kena COVID dan corona. Tu. Dia kata satu lagi, Assalamualaikum baba. Ya ruah. Kubutan Nabi Adam yutinai cuai atibai noikrap. Ya tanyanya, kubur tu ada kita duduk di mana? Assalamualaikum baba ya ruwa kubutan Nabi Adam yutinai cuai atibai naikrab. Jadi kubur bagi tu Adam kita alaihi salam ni, kata setengah ulama ni kita tak cerak ni. Tapi tempat turun Nabi Adam kita alaihi salam ialah ketika turun daripada langit sana, daripada syurga, ialah ia turun jam mari mana? Ialah turun mari kepada Sri Lanka. Tika Tuhan Amat tu ada, tika Tuhan Halau tu ada daripada syurga, turun mari kepada dunia, ialah mana? Ialah tu ada jatuh di Sri Lanka, dan Pulut Tak Hawa saat ni tu jatuh di Jeddah. Jadi kubur yang terletak bagi Nabi Adam AS ni, kubur Adam AS ni, insya-Allah ni kita pun tak cerak ni. Ibu bapa mau nak jawab ada kata tak boleh ni. Insya-Allah kita akan goyak semula kubur bagi Adam ni di mana. Adapun kubur Nabi kita tak apalah di Madinah. Kalau kubur Nabi Zakaria tu di Syam, dan kubur bagi Nabi Ibrahim ni di mana? Ni kita kena royak sekali lagi. Kita pun tak cerak takutnya. Jadi silap ni benda ni. Benda yang tak nyata, kita tak boleh royak. InsyaAllah kita akan royak sekali lagi. Dia kata, Tikip dengan kurban. Kau wakir hai rau leo. Tong cak. Ton cak kurban. Jampin tong. Sekai tik. Lakun ikmai. Jadi masalahnya kita masanya panjang dah, insya-Allah kita jawab semula ni dah. Dia mau tanya hak kurban ni, kita jawab semula. Dia kata Assalamualaikum baba, kita ada hutang orang kafe. Orang kafe kan ni? Orang kafe adakah wajib bayar? InsyaAllah kita akan jawab semula ibu bapa. Kita jawab semula masa pun sayuk insyaAllah. Kita jawab semula insyaAllah qadar ni dulu malam ni. Masa pun kita tengok terlewat dah. Dan masa tu terlewat insyaAllah kita jawab esok. Kita ngajar tengah hari esok insyaAllah kita jawab kepada kepada peminat-peminat dan kepada ibu bapa semua dengan kata aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa inna wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.